Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi di dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4. Bidang Jawi, tajuk Perkataan Pinjaman Bahasa Arab. Mari kita saksikan. Baiklah murid-murid, perkataan pinjaman bahasa Arab diambil daripada dua kaedah. Yang pertama, perkataan pinjaman bahasa Arab diambil daripada kata serapan. Kata serapan bermaksud kata umum dalam bahasa Arab. Dieja mengikut sebutan bahasa Melayu. Ya, kata umum ini bermaksud perkataan itu digunakan secara umum dan tidak mengkhususkan kepada tempat, nama dan sebagainya. Perkataan pinjaman bahasa Arab yang kedua diambil daripada kata pinjaman. Kata pinjaman ialah istilah yang dikekalkan ejaan asalnya di dalam Al-Quran. Ya, kata pinjaman ialah perkataan-perkataan yang tertulis ataupun yang termaktub di dalam Al-Quran Mashaf Rasam Utsmani. Jadi, perkataan-perkataan itu dikekalkan ejaannya. Kedua-dua ini adalah punca ataupun sumber kepada perkataan pinjaman bahasa Arab. Daripada perkataan pinjaman bersumberkan kata serapan. Bermaksud, perkataan bahasa Arab yang sudah terserap di dalam bahasa Melayu dieja dalam Jawi mengikut sebutan bahasa Melayu. Seperti yang telah saya nyatakan sebelum ini, iaitu perkataan serapan ialah perkataan ataupun kata umum. Sebagai contoh, perkataan sabun, ahli, umat, zalim, rukun, lazat, kertas, hamil, rakyat, akibat, hikmah, umur. Contoh-contoh yang telah saya sebutkan ini ialah perkataan bahasa Arab yang sudah terserap di dalam bahasa Melayu. Kemudian, kesemua perkataan-perkataan ini merupakan kata umum, di mana ianya tidak mengkhususkan kepada nama, tempat ataupun sesuatu benda. Perkataan pinjaman bahasa Arab yang kedua diambil daripada kata pinjaman. Antaranya ialah perkataan bahasa Arab yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, iaitu istilah agama yang dikekalkan ejaannya. Baiklah, perkataan ini bermaksud istilah-istilah agama, iaitu istilah yang digunakan di dalam ibadah, akidah dan sebagainya. Sebagai contoh, doa, wuduk, qada, ulama, solat, halal, haram, tayamum, fardu, Madinah. Contoh-contoh perkataan ini terdapat ataupun tertulis di dalam Al-Quran dan juga hadis. Maka sekiranya kita menggunakan perkataan ini di dalam bahasa Melayu ataupun ditulis Jawi, ejaannya dikekalkan.
Inilah yang dimaksudkan dengan istilah agama. Kerana perkataan ini terdapat sama ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Kaedah bagi kata pinjaman yang kedua ialah huruf hamzah di akhir kata, iaitu perkataan, hendaklah ditulis sejajar. Di dalam penulisan perkataan pinjaman bahasa Arab, mana-mana perkataan yang terdapat huruf hamzah mestilah ditulis sama baris dengan huruf-huruf jawi yang lain. Mari kita lihat contoh. Contohnya perkataan doa. Perkataan doa diakhiri dengan huruf hamzah. Maka huruf hamzah ini ditulis sejajar, iaitu sebaris dengan huruf-huruf yang lain. Seperti ini. Contoh yang kedua, perkataan berbunyi wuduk. Wuduk juga diakhiri dengan huruf hamzah. Maka ianya hendaklah ditulis sejajar ataupun sebaris dengan perkataan wuduk. Contoh yang ketiga, perkataan qada diakhiri dengan huruf hamzah, maka ditulis sejajar dengan huruf-huruf yang lain. Contoh yang keempat, perkataan yang berbunyi ulama. Kita lihat pada huruf hamzahnya, ya, ianya ditulis sejajar. Kaedah bagi kata pinjaman yang keempat ialah huruf ta marbutah seperti ini hendaklah dikekalkan seperti ejaan asalnya. Sebagai contoh, perkataan solat. Walaupun kita menyebutnya seperti huruf ta yang berada di akhir, tetapi ini adalah istilah agama. Maka huruf ta marbutah itu dikekalkan seperti ejaan asalnya. Kedua, perkataan nikmat. Perkataan nikmat juga diakhiri dengan huruf ta marbutah. Contoh yang ketiga, perkataan rakaat diakhiri dengan ta marbutah. Dan contoh yang keempat, perkataan Madinah diakhiri juga dengan huruf ta marbutah. Maka kaedahnya hendaklah dikekalkan seperti ejaan asalnya. Kaedah kata pinjaman yang kelima ialah perkataan bahasa Arab yang dikekalkan ejaan asalnya. Ya, perkataan-perkataan ini biasa kita jumpa di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis. Sebagai contoh, perkataan As-Salam, Al-Aziz, Ar-Rahim, Taqwa, Syura. Kaedah kata pinjaman yang keenam ialah kata pinjaman bahasa Arab yang bermula dengan huruf alif lam ta'arif, iaitu seperti contoh alif dan lam, sama ada alif lam syamsiah ataupun alif lam qamariyah, dikekalkan ejaan asalnya. Sebagai contoh, kalimah-kalimah yang dimulai dengan huruf alif dan lam. Lihat contoh yang pertama, As-Salam, dimulai dengan alif dan lam. Contoh yang kedua, Al-Aziz, dimulai dengan alif dan lam. Contoh yang ketiga, Ar-Rahman, dimulai juga dengan alif dan lam. Contoh yang keempat, Ar-Rahim,
dimulai juga dengan huruf alif dan lam. Seperti mana yang anda tahu, keempat-empat perkataan ini merupakan Asma'ul Husna, iaitu nama-nama Allah yang baik. Maka, apabila kita menulisnya di dalam huruf Jawi, maka ejaan-ejaan ini perlulah dikekalkan pada ejaan asalnya. Kaedah kata pinjaman yang keenam ialah kata dasar yang berakhir dengan alif maksurah, iaitu seperti ini, hendaklah dikekalkan ejaan asalnya. Contohnya, perkataan yang pertama, taqwa. Kita lihat, ini ialah alif maksurah. Perkataan yang kedua, fatwa. Perkataan yang ketiga, syura. Perkataan yang keempat, mina. Keempat-empat perkataan ini dikekalkan ejaan asalnya kerana perkataan-perkataan ini merupakan istilah agama yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga hadis. Alhamdulillah, cukup untuk kali ini. Diharapkan anda semua dapat memahami apa yang telah disampaikan. Saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.